Netherlands, Holland dan Belanda adalah sebuah negara yang sama. Ia terletak di barat laut benua Eropah. Netherlands bermaksud negara yang rendah. Ini merujuk kepada bentuk muka bumi Belanda yang datar dan rendah. Ciri istimewa inilah yang menjadikan kota-kota di Belanda seperti Rotterdam, The Hague dan Amsterdam unik dan menarik. Panorama indah lanskap ladang tulip, terusan air dan kincir anginnya sentiasa menggamit kedatangan pengunjung. Tidak heranlah kerana itu Belanda menjadi antara negara yang padat penduduknya di Eropah, yaitu kira-kira 500 orang setiap 1 kilometer persegi. Bancian tahun 2017 menunjukkan populasi penduduk Belanda mencapai 6,5 juta orang. Jumlah ini tidak termasuk bilangan imigran yang datangnya dari serata dunia, khususnya dari Indonesia yang merupakan bekas tanah jajahan Belanda. Namun begitu, ada juga orang Melayu berasal dari Malaysia yang datang berhijrah. Nur Azmal Mat Noor yang berasal dari Kelantan telah menjejaki bumi Eropah sejak 20 tahun lalu. Beliau sebelum ini adalah seorang pemandu pelancong. Kerjaya itu membolehkan beliau mengembara ke serata dunia. Namun dari sekian banyak tempat yang telah dijelajahi, hati beliau tetap terpaut di bumi Belanda ini. Kini penempatan yang tenang di Sesenheim, kira-kira 15 km dari Bandar Leiden, telah menjadi kampung halamannya. Mula-mula saya travel dulu, kalau musim kunjuh mari, saya kumpul-kumpul duit dulu masa peak season tu. Ramai orang travelers, saya kerja dengan travelers. Lepas tu saya ke overseas, cuba tengok macam mana. Nak tengok negara luar macam mana. Akhir tahun 99 balik Malaysia. Balik Malaysia jumpa dengan isi kat sana. Dia datang 3 orang. I met Asmal when I was traveling with friends. I went to Malaysia and Thailand. I was backpacking. And Asmal is very easy to talk to. And there are many Malay people that are more at the background. And Asmal came to me and he was very open and expressive. So he was very easy to hang out with him. Saya bawa pergi ke Jelawan Jungle, lepas tu bawa pergi ke Pulau Pentian. Lepas tu dia duduk sana tak balik. Suka di sana. Pada tahun 1999, Jose telah mengembara bersama-sama rakan-rakannya ke Asia Tenggara. Malaysia adalah antara negara yang dikunjungi dan ketika itulah bermulanya kisah antara mereka berdua. Because I went traveling in Thailand first, and that's very different from Malaysia. In Malaysia, they are more friendly and they're more. I feel more comfortable with Malay people actually. Yeah. José was met vakantie in Maleisië en ze belde op dat ze had een vriend leren kennen, een jongen leren kennen in Maleisië, en ze wilde graag nog wat langer blijven. And I told them that it was such a nice trip and I had found a job in a guest house and that I wanted to stay longer. And they told me afterwards that they already had they were suspicious that I probably fell in love with a local guy. Hubungan antara Jose dan Azmal semakin rapat. Jose mengambil keputusan menyambung percutiannya untuk tinggal lebih lama di Kota Baru, Kelantan. Hampir setahun beliau telah menginap di rumah penginapan kendalian Azmal. Jose semakin hari semakin serasi dengan persekitaran yang ada. Setelah sekian lama berada di Malaysia, Jose pulang ke Sesenheim untuk mengubat rindu ibu bapa yang telah lama berpisah. Azmal turut menemani Jose, namun mereka berdua tidak tinggal lama di Belanda. Pasangan ini pulang semula ke Malaysia. Lepas tu, balik lagi sama sekali dua-dua ke Malaysia. Set up guest house di Kota Baru. Tak lama lepas tu kahwin. Ayah dengan mak dia pun datang. Sanding apa sana. Lepas tu balik mari sini balik.
duduk kerja sini, jumpa keluarga dia semua. Wij vonden het eerst niet leuk dat ze nog langer wegbleef in Maleisië, zo'n ver land. Maar we begrepen dat als het liefde is, dat het niet tegen te houden is. En dat ze heel erg blij was dat ze iemand ontdekt had en ontmoet had waar ze heel goed mee op kon schieten. Dus wij hebben dat goed gevonden en ze is met Asmal getrouwd. En wij zijn heel gelukkig en blij met Asmal. Hij is naar Nederland gekomen, hij heeft hier gewerkt bij mij aan het bedrijf. En het ging erg goed en we hebben een heel goed contact met elkaar. Asmal merupakan anak Melayu yang berpribadi tinggi dan berbudi mulia. Wataknya mudah mesra, lemah lembut dan menghormati orang lain. Bukan sahaja berjaya memikat hati Jose, malah dibawa kemana-mana sahaja beliau berada, sekalipun di Belanda. Maka tidak hairanlah Asmal disenangi oleh penduduk setempat, terutamanya jiran tetangga di Sesenheim. I have been Asmal and Jose's neighbor for 10 years now. Then after I think 2 years, their eldest son was born, Yasin, and I started babysitting him. That's how we really initially met. We're good neighbors. He's working hard, and I'm working hard. So sometimes there can be a month that we just wave when he's coming home or I'm leaving. But well, he has been cooking some great meals for us in parties, and he made excellent typical fish in banana leaves. I ordered one again very soon, so that's, yeah, we really get to know each other, and well, we've seen all the kids being born in this place, so we go back 10 years. And we can go along quite well. They taught me a bit of Malaysian language, like Seta, Dua, Tika, Abis. So we always had really nice, great contact with our neighbors. It was really nice. Perbezaan budaya antara orang Timur dan Barat memang wujud. Ini realiti hidup yang tidak dapat dinafikan. Ia pernah menghantui Asmal yang hampir membatalkan hasrat untuk terus tinggal di bumi Eropah. Selama 3 tahun, Asmal terpaksa memujuk hatinya yang meruntun untuk pulang ke tanah air. Ya, dalam 3 tahun susahlah untuk saya. Selalu nak balik semua. Rasa nak balik Padang dah cukup dah, balik. Tapi tekad diri saya dengan dia, dengan isi saya kuat sangat. Kita panggil apa? Fighting. lawan juga sampai saya boleh serasi sedikit dengan orang komuniti sini. Saya kerja dengan mertua saya. Dia ada kedai jual dapur, jual bathroom semua kan. Saya buat pemasangan di sana. Saya boleh buat tukangan semua. Asmal heeft eerst een aantal jaren gewerkt bij mij in het bedrijf als keukenmonteur. En ik was heel blij dat op een gegeven moment José en Asmal samen een eigen bedrijf wilden beginnen. Ik kon heel goed helpen omdat ik zelf altijd een winkel gehad heb. Kelantan terkenal dengan pelbagai karya seni Melayu yang indah. Sedikit sebanyak, sebagai anak jati dari Kota Baru, Asmal mewarisi retak tangan karyawan seni dan kraf Melayu pantai timur Malaysia. Asmal, and he was reconstructing his own house
which in the past has been a storage place for flower bulbs. This is the flower bulb area. And then I noticed that he could do an awful lot of things with his hands. And we said, well, he's got golden hands. Malangnya kemahiran Azmal pada hasil kerja perabot dan tukangan kayu tidak disenangi oleh pekerja bapa mertuanya. Memang begitu watak orang Barat. Mereka secara terang-terangan menyatakan ketidakpuasan hati terhadap Azmal hingga timbul sedikit ketegangan. Dia cakap, kamu buat apa kat sini? Ha? Masa tu. Mau buat apa sini? Mau mari curi periuk nasi aku, dia kata. Sebab saya datang sini, isi saya orang sini. Tak. Saya mesti jaga anak bini saya. Saya kena kerja juga. Semua saya bayar sini. Segala yang dia mahu, kerajaan dia mahu, saya buat semua. Jadi saya anggap kalau yang tak boleh terima saya tu, saya letak belakang. Semangat Azmal tidak luntur kerana orang Melayu pantang berundur. Sebaliknya Azmal bertambah yakin dengan kemahiran yang dimilikinya. Dengan sokongan dan dukungan daripada isteri dan bapa mertua beliau, Azmal memulakan perniagaannya sendiri. Namun ia cuma dapat bertahan untuk tempoh yang singkat. Masa tu 2011 ekonomi memang down. Memang merosot masa tu. Krisis seluruh dunia masa tu. Saya cakap, ini masa dia untuk saya buka kedai sendiri. Ada kedai sendiri satu. Untuk buat makanan Malaysia. And later on, we also noticed that he was very fond of cooking. Actually, his heart was more to the cooking, and well, as you can see, I have a certain interest in cooking and eating, and especially in Indonesian food. And then Azmal started to give us Malaysian things, Malaysian dishes, and so we get to know each other. Nasib masih menyebelahi Azmal. Lokasi idaman untuk memulakan perniagaan barunya kini dalam genggaman. Kedai bekalan makanan dan barang kegunaan harian miliknya bakal didirikan hanya 6 km dari Keukenhof Garden, iaitu sebuah taman bunga tumpuan pelancong yang terbesar di Eropah. Walau bagaimanapun, kos yang tinggi diperlukan untuk pengubahsuaian premis kedai idamannya itu. Financial saya tengok tak cukup. Susah. Abang saya kat England tolong saya. Dari segi financial, mentua saya tolong saya dalam 50-60 ribu euro. Lebih kurang. Nama layang-layang tu saya sebenarnya nak letak nama Wow. Tapi kat sini dia orang pakai tu. Restoran Wow di Amsterdam dia orang pakai tu. Itu sebab saya tak boleh letak nama Wow. Lepas tu saya kena tukar nama layang-layang. Hari mula-mula buka tu penuh. Saya masih ada gambar. Orang penuh sesak. Tak boleh nak jalan dalam kedai. Kita pelanggan ramai semua interest nak tahu masakan kita macam mana. And after a little while, I started working there, which was a lot of fun, and I got to taste every dish they had. So it was a win-win situation for me. It was great learning to actually also kind of cook the dishes. Well, I didn't cook them myself, but I got to help Azmal in the kitchen sometimes. But usually I used to work in the store with Azmal, with Jose as well. Mama. Oke, keluar.
like you have daging rendang with a coconut in it. You have sayur lodeh, which is more the Indonesian type. They have a lot of similarities and maybe a few differences between the spices that they use, or the lemongrass or the lime. But the Dutch people are more used to the Indonesian food because of the colonial history with Indonesia. Yeah. Assalamualaikum Mura. Ketabahan diri dan semangat wajah yang kental telah membebaskan Azmal daripada terperangkap dalam belenggu kepayahan hidup di perantauan. Memang demikian jiwa orang Melayu suatu masa dahulu yang terkenal sebagai penjelajah, pelaut dan pedagang yang handal. Saya datang sini 2 kali seminggu. Biasa hari Selasa dengan hari Jumaat. 2 kali seminggu saya belanja. Kalau hari Jumaat saya tak sempat, dia bawa ke toko saya. Saya boleh order aja. Biasa saya email malam apa yang diperlukan. Terus lepas itu dia orang siapkan barang-barang macam gini. Ditinggalkan untuk toko-toko, untuk restoran-restoran. Lepas itu saya datang ambil, bayar, balik masak. Itu aja. Laptop kan? Iya. Sao ben je goed zeg. Waktu saya untuk masak tu susah juga sebab saya kena arrange benda lain juga. Itu yang susah saya sekarang. Saya beli barang saya juga, saya nak masak saya juga kan. Well, at the moment, it's most of the time it's my husband because I'm staying home with the baby. But before we take turns. It's not like the woman does everything because we have to work together. We both run the shop, so it's more we don't have that divided. Like I do everything with the children and my husband does everything with the shop. We take turns. Ja, klopt het wel. For them, I think it was quite a struggle to combine the personal life and their work, because they took their work at home. It was their company, so it wasn't a 9-to-5 job. I think that was the biggest struggle at first with the kids. Dengan customer kita kena juga face to face, tanya dia pendapat dia. The most important thing for me is that people are so happy when they come to our shop and that they enjoy our food. So it would be nice if more people know us and come to our shop. It's my favorite food. It's your favorite? Yeah. Which one is your favorite? If you can choose only. Chicken cashew. The food here, it's well, I like it very much, and I don't know, I like spicy food too. It's for Dutch people, I think they like it a lot because it's different. Because the food here in Holland is very basic. It's not so yeah, it's more different than ours than here. In Holland, you can see a lot of Chinese food, yeah, everywhere, Chinese restaurant everywhere. But you don't really see a lot of Malaysian food or food from Indonesia. And here,
You can choose sweet dishes, but also spicy dishes. And sometimes it's difficult for Dutch people to try new food because they always want to know what they are going to eat. And here, sometimes we do some tests, like for people to try it a little bit, and if they like it, they will come next time to buy it. Berbekalkan hemah yang tinggi dan kecekalan yang ampuh menempuh segala cabaran, maka tiada apa yang mustahil untuk dicapai. Inilah yang telah dibuktikan oleh Azmal sebagai anak Melayu dalam mengharungi kehidupan serba mencabar di perantauan Eropah. Perancangan untuk masa depan tu, insya-Allah kalau ada rezeki, saya buka satu lagi. Cawangan kat mana-mana. Yeah, I think if they keep going the way they're going right now, and maybe gradually Azmal can kind of pull back from his job at Toko in Sassheim, because I know he would, essentially he really wanted another toko, perhaps in Amsterdam where I live, so that would be a great idea, because then I could get their food in Amsterdam as well. InsyaAllah, saya memang buka restoran Malaysia dengan ada teh tarik, dengan masakan nasi Malaysia, semua ada situ. Saya rasa alhamdulillah apa yang saya kuat kerja sekarang dibagi balik kan. Ya. Okey, masakan dah siap. Kita bawa ke depan untuk malam ini. Persiapan untuk malam ini. Malam ini dia kat kampung ni dia sampai pukul 9 malam dia buka kedai. Tapi kita biasa sampai pukul 8. Untuk kedai-kedai di sini, kampung ini dia datang makan kat sini. Sekarang kita masih ada banyak yang itu dalam tu. Kita letakkan di bawah dulu. Sapu sakit naik atas. Sapu sakit naik atas. Ada. 1, 2, 3. Pandai ya.